antara dua khutbah. Apa hukum? Baru tanya hukum. Tanya alim ulama, tanya ustaz, kita jawab tak puas hati lagi, pergi rujuk dengan jabatan mufti. Akhirnya minggu depan jabatan mufti hantar pegawai dia pergi ke masjid buat pengumuman, anak-anak Quran semua Jumaat minggu depan tak sah, semua kena follow balik. Sebab apa? Sebab khatib tak duduk antara dua khutbah. Tak duduk antara dua khutbah ataupun duduk antara dua khutbah ni tuan-tuan, walaupun dia bukan rukun khutbah tapi syarat sah khutbah. Nak sah khutbah tu mesti duduk antara dua khutbah. Walaupun dia mendatangkan ke semua rukun, tapi kalau tak menyempurnakan syarat tak jadi tuan-tuan. Kita semayang ke semua rukun, 17 rukun, kita mendatangkan ke semuanya, sujud, rokok, qiyam, tapi tak ambil wuduk, sah tuan-tuan semayang. Faham gitu? Jahil. Ada orang semayang tuan-tuan, kalau kita nak bagi contoh, ada orang semayang, dia berjamaah sebagai makmum. Makmum kalau semayang berjamaah, dia wajib, dia mesti ikut imam. Di sana ada makmum, dia berjamaah, dia bukan ikut imam, tapi dia ligan untuk imam. Ini sebab jahil tuan-tuan. Dia ligan untuk imam, dia berlumba, dia race dengan untuk imam. Macam mana kata ligan untuk imam ni? Bulan puasa baru ni, bulan Ramadan ni saya jumpa dia. Orangnya habis lewat, kita habis lewat tuan-tuan, kita masuk. So imam dah semayang dah, sampai 2 rakaat sampai maghrib umpamanya. Dia semayang dah 2 rakaat, duduk tahiyat awal. Bila imam bangun, Allahu Akbar, maknanya dia naik pada rakaat yang 3. Kita sebagai masuk, bila kita masuk tuan-tuan, dia takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kita ikut imam lah. Tapi dah seorang anak muda ni tuan-tuan, dia bukan ikut imam, dia ligan untuk imam. Macam mana kita ligan untuk imam? Tu imam tak rokok lagi, dia rokok dah. Tu imam tak sujud lagi, dia sujud dah. Dia ligan tu imam sampai tu imam tu dapat duduk tahiyat akhir, dia pun boleh duduk tahiyat akhir juga dengan imam. Tu imam bagi salam, dia pun bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lega kata dia. Kan? Terus sembahyang jahil. Dia ligan tu imam, nak bagi sampai, nak bagi sempat. Bagi salam dengan imam. Kalau ada ilmu, kita ikut imam, imam bagi salam, oleh kerana kita tertinggal 2 rukun, 2 rakaat lagi, kita bangun tambah je tuan-tuan. Tak ada masalah. Masyarakat kita jahil dalam bab. Sebab itu ulama tafsir mengingatkan, termasuk dalam arti kata tidak semayang, orang yang semayang tapi semayang dia ditolak oleh Allah. Sebab itu asas dia, apa dia pun tuan-tuan, mesti dengan ilmu. Nak beribadah dengan semayang tuan-tuan, mesti dengan ilmu. Kalau tak ada ilmu habis tuan-tuan. Ada satu cerita orang sebut kampung jahil. Kampung ni semua orang jahil lah tu. Kampung juhala, jahil-jahil lah tu. Nak jadi cerita tuan-tuan, tu imam kampung tu kebetulan dah tua dah, mati, meninggal. Bila imam mati tuan-tuan, pakai nak cari imam baru, tapi jahil lah tu, tak erti. Kawan pilih seorang test, boleh jadi imam, suruh naik jadi imam, tengok bacaan, ya Allah, teruknya bacaan, tak boleh juga. Cari wali pula, tengok asal dia layak, layak jadi imam, try tengok, naik-naik. Baca surah Al-Kafirun pun tak jumpa ke hujung. La a'budu ma ta'budu wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abid. Tak jumpa hujung. Tak kira ada seorang mak bangla duduk situ, kan? Dia kata itu kalimah lakum dinukum waliyyin, tak jumpa. Dia kata. Kan tadi. Ada pusing-pusing ni tak jumpa hujung. Tak layak imam. Nak jadi cerita, nampak seorang anak muda tuan-tuan pakai kemas dah. Mai ke surau depa tu, dia perhati dia coba. Dia ni saya boleh jadi imam ni. Nampak ada tokoh ni, kemas pakai. Baju, pakaian, pakai kopiah. Tolak jadi imam, kawan naik turun. Bacaan Masya Allah, sedap dah. Lepas mayang tuan-tuan, bila dia bacaan dia pun baik, kan? Anak-anak jemaah kata, anak-anak korang kata, oh kita dah dapat imam baru ni, kita boleh lantik dia menjadi imam ni. Suara dia sedap, suara dia merdu. Dia pusing ke belakang, dia kata, tadi saya baca tadi bagus ya, suara saya sedap. Dia kata sedap, memang bagus, boleh jadi imam. Dia kata tu, tak saya semayang, tak ambil wuduk lagi. Kalau ambil wuduk lagi sedap, dia kata, bayar tanpa wuduk. Jahil betul. Ini saya nak sebutnya contoh. Maka dengan sebab itu, ulama-ulama tafsir memberi ingatan, jaga. Bila Allah menyebut dalam Al-Quran, bila golongan penghuni neraka saqar kata qalu lam nakum minal musallin, kami diazab oleh Allah sebab kami tak sembahyang, maka ulama kata ada 2 jenis orang tak sembahyang. Yang pertama memang orang yang meninggalkan sembahyang turun, yang kedua ada yang sembahyang tapi sembahyang dia ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebab tanpa ilmu. Sebab itu tuan-tuan, wajib kita mendalami ilmu agama Allah. Nabi kata talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu wajib atas setiap individu muslim, baik lelaki baik perempuan tuan-tuan, wajib mendalami ilmu agama Allah. Kali kurang pun ilmu fardu-ain kita lepas tuan-tuan. Tu calon yang pertama yang diazab oleh Allah dalam neraka. Yang kedua tuan-tuan, di antara golongan yang Allah murka juga dia diazab oleh Allah. Mereka berkata walam qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin. Calon yang kedua yang Allah campak masuk dalam neraka,
yang kita mesti jaga diri kita, anak isteri kita dari neraka Allah. Calon ketua ni tuan-tuan, mereka berkata walan nakunu ta'am miskin. Kami semasa hidup atas dunia kami tidak pernah memberi makan kepada orang-orang fakir miskin. Ini calon yang kedua. Calon yang kedua ni dengan makna tuan-tuan, orang yang bakhil, orang yang kedekut. Walan nakunu ta'imul miskin. Kami semasa hidup atas dunia kami tak pernah beri makan kepada orang-orang fakir miskin, tak pernah beri makan kepada anak-anak yatim. Kami tak pernah bantu orang yang memerlukan bantuan. Kami tak pernah tolong orang yang memerlukan pertolongan. Kami tak bela orang-orang yang memerlukan pembelaan. Di sana ada saudara kita yang susah, jiran kita yang susah, kita tak reti je tuan-tuan. Kita makan kenyang, makan di rumah kita banyak. Di sana ada orang yang kebuluran, tak ada makanan. Dalam bulan Ramadan kita mewah, di sana tuan-tuan ada orang yang susah, nakkan makanan, kita makan mewah tuan-tuan. Pergi ke pasar Ramadan habis, tangan kiri, tangan kanan, tangan kiri habis bawa makanan. Balik tuan-tuan, makan tak tahu mana pun. Last kali buang di belakang rumah, di rebu pokok pisang. Sebulan bulan puasa, pokok pisang pun mampus, dia tak nak makan juga. Kan, dia kena mi goreng, laksa semua bubur situ tuan-tuan, mampus tu pokok tu. Orang yang bakhil, Allah Ta'ala sangat marah. Sebab Allah Ta'ala minta, kalau Allah mengeluarkan rezeki kepada kita, sebagian rezeki itu Allah kata infak pada jalan Allah. Tolong orang yang susah, bantu, bersedekah, berbuat baik, berbuat ihsan. Jangan kita sayang pada harta benda, kita beri tuan-tuan, Allah ganti balik. Orang yang bakhil tuan-tuan sangat dimurkai oleh Allah, sehingga orang bakhil juga sama dengan orang yang tak sembahyang, berada di azab dalam neraka saqar. Neraka saqar. Nabi dah beritahu lah tuan-tuan, kita bila kita mati tuan-tuan, 3 yang akan ikut kita pergi ke kubur, tapi 2 akan balik, 1 yang akan bersama. Nabi kata yutba'ul mayyit salasa. Yang akan ikut kita bila kita mati tuan-tuan pergi ke kubur ni 3 je. Keluarga, harta benda, amalan. 2 akan balik. Keluarga akan balik tuan-tuan. Sedih setara mana pun, teriaklah setara mana pun tuan-tuan, bila jasad kita disemadikan di tanah, orang semua balik. Isteri kita yang kita cintai ke, suami kita ke, semua akan tinggalkan kita seorang-seorang tuan-tuan. Tak ada lah. Walaupun atas dunia dia berjanji hidup, abang ni cek, kata dengan apa dia, kata dengan abang dia, kata dengan apa suami peristeri, kan, Mina, kan, abang ni, kan, lautan api pun sanggup renang. Oh, nak bukti cinta tu nak. Isteri mati, sedih 2 minggu, lepas tu senyum macam je bakhirah. Nampak? Sama juga macam isteri kalau suami meninggal. Sedih tuan-tuan, berjanji dah nak hidup semati. Suami mati, dia turun atas kubur tuan-tuan, orang makan balik, dia tak tunggu lama. Paling kuat sedih pun duduk atas kubur lagi. Mari apa dia, mak dia apa, Mina, jom kita balik. Dah lewat dah, orang semua makan balik dah. Tak maulah, mak pergi balik, cik nak duduk di sini juga dengan abang. Mak dia tahan duduk, Mina, ni dah petang dah. Tak lagi malam, gelap, hantu mari. Bangun tu. Bangun tu kan? Tak tunggu lah. Tak tunggu tuan-tuan, balik. Harta benda, balik. Kita sayang harta benda kita, simpan dalam bank, beli kereta mewah, beli kereta hebat. Nak guna tuan-tuan, beli MPV. Semua anak-anak semua boleh naik MPV tuan-tuan. Lalu buat highway tu, besar tuan-tuan. Potong kita apa, laju semua. Apa dia panggil apa? MPV. Apa namanya? Alphard. Tuan-tuan ada Alphard kan? Saya tak mampu. Saya pagi-pagi beli lepak je. Pagi start tak lihat makan. Alphard tak mampu. Mati tuan-tuan, pernah kadang-kadang kita dijemput untuk urus jenazah rumah orang kaya, kita pergi tuan-tuan, bawa kawan-kawan, ada orang ustaz mari tolong untuk urus jenazah, bawa kawan-kawan semua pergi nak mandikan mayat, kawan-kawan mayat, nak usung keluar tuan-tuan, tengok yang nak bawa jenazah pergi ke masjid, kereta mayat juga, van jenazah juga, kereta MPV dia, Alphard ada, Actima ada. Dan kita tanya kepada anak, tak apa, tak beri penghormatan terakhir pada ayah kamu, bawa dengan kereta dia yang baru dia beli, baru 2 bulan, bawa lah. Bagi penghormatan terakhir. Anak si mayat tak beri tuan-tuan. Anak tak bagi. Tak payah ustaz, kita dah ada van jenazah di masjid kita. Kita dah bawa lah untuk kali terakhir. Tak boleh ustaz, takut apa? Besok van ni berantu. Dia akan tak bagi. Tak ratu ya tuan-tuan. Kita sayang tak benar pun. Tak ratu. Maka kita ambil kenyataan Allah Ta'ala insya-Allah. Waktu tidak mengizinkan tuan-tuan. Saya perendah lagi, saya kupas lagi tuan-tuan. Sampai jam 2.30 tuan-tuan tak kerja lah. Jadi minta maaf insya-Allah. Kalau Allah Ta'ala panjangkan umur, insya-Allah kita jumpa lain kali. Dan kita akan kupas dulu insya-Allah. Peringatan Allah supaya kita beringat. Jangan kita diazab oleh Allah, dicampak masuk dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala insya-Allah. Tuan-tuan insya-Allah sekarang diumumkan tadi lepas daripada zuhur, lepas solat ini insya-Allah. Mungkin apa dia bagi tahu mungkin lagi. Marilah kita doa kepada Allah, semoga Allah Taala beri kekuatan kepada kita untuk kita terus mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa insya-Allah. Tuan-tuan di belakang sana juga saya ada sikit kalender mak tahfiz saya. Di Kopinan saya ada mak tahfiz. Tak sangka tuan-tuan ramai sekitar ni. Kan, saya pergi di menara AM pun kan,
kurang separuh saja. Jadi last kalender tu tuan-tuan ambil lah cuma je. Kan? Ambil mana yang sempat, mana yang dapat tu ambil lah, insya-Allah. Aku nak bagi semangat juga pun untuk mata hafiz saya tu masuk dalam akaun ada di masalah insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna. Allahumma rabbana zidna 'ilma. Ya Allah, ya Tuhan kami pada tengah hari ini ya Allah, kami mengangkat tangan kami ya Allah, tangan yang penuh dengan dosa ini ya Allah. Berilah keampunan kepada kami ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa anak-anak isteri kami ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Ampunilah dosa ibu ayah kami ya Allah. Ya Allah, berilah kekuatan kepada kami, berilah kekuatan kepada anak-anak isteri kami ya Allah, untuk kami terus mengabdikan diri kepada-Mu ya Allah. Ringankan kaki kami, ringankan kaki anak-anak isteri kami ya Allah, untuk kami terus melangkah ke rumah-Mu, mengabdikan diri kepada-Mu ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Engkau jadikanlah mata kami ya Allah, mata yang menangis kerana takutkan kemukaan-Mu, mata yang cilik kerana berjuang berjihad menegakkan agama-Mu ya Allah. Ya Allah, Engkau murahkanlah rezeki kami ya Allah, dan jadikanlah rezeki itu rezeki yang halal ya Allah, yang diberkati oleh-Mu ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.